Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat ini kasih Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu majlis yang cukup indah, yang cukup baik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmat dan menurunkan malaikat, yang mana malaikat akan mendoakan supaya rahmat itu dapat kepada kita semua. Jadi insyaAllah sebagaimana yang Tuan Imam sebutkan tadi, malam ni ada dengan Ustaz Azhar Idrus. Jadi petang malam ni kitab kunci, kitab, apa nama kitab dia? Kunci, anak kunci syurga kan. Jadi petang ni dia tak anak lah, petang ni dia jadi bapa. Bapa kunci syurga. Kalau kitab anak kunci syurga tu dia peringkat anak. Peringkat anak ni kecil sikit lah kan. Kitab dia. Jadi petang ni kita ambil bapa dia, nama je. Tapi sebenarnya petang ni saya nak berbicara tentang Al-Quran. Okay. Saya ni wakil daripada, kita ada bus KDN dekat bawah sana. Dan di KDN ini ada bahagian penguatkuasaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan saya merupakan setiausaha lah, setiausaha Lajnah Tasihih Al-Quran di KDN. Jadi negara kita Malaysia ni kita ada undang-undang dan kita ada akhta yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi dekat Malaysia ni kalau kita nak baca Quran, nak jual Quran, nak cetak Quran, nak edar Quran, satu-satunya negara yang kita ada undang-undang berkaitan nak jual Al-Quran, dia kena ada spesifikasi dia yang khusus, yang dibenarkan, baru boleh jual, baru boleh cetak, baru boleh. Kalau nak import ke, nak ekspor, nak import buat masuk pun dia ada hukum undang-undang dia. Bukan semua Quran boleh kita jual, boleh kita baca. Kena ada spek-spek yang khusus. Sebab kita ada akta percetakan Al-Quran dekat Malaysia ni. Kalau negara macam Singapura, Indonesia, dia tak ada akta. Kita ni Malaysia ni alhamdulillah satu-satunya negara yang kita ada satu undang-undang yang khusus, ada akta khusus. Yang mana kalau dijual Al-Quran itu tidak menepati spesifikasi yang sepatutnya, yang dikenaki, boleh dikenakan sampai 10,000, 20,000, boleh sampai masuk penjara sampai 10 tahun kan. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, hadirin hadiran sekalian, kalau nak beli Quran tu pun kena tahu. Kena tahu, maksudnya Al-Quran yang nak kita beli perlulah Al-Quran yang menepati spesifikasi yang sepatutnya, yang dibenarkan oleh pihak KDN. Dan bawah KDN ni dia ada satu nama dia lembaga pengawalan percetakan Al-Quran yang terdiri daripada mufti-mufti seluruh Malaysia. Jadi mufti-mufti semua negeri ada, dia jadi ahli lembaga. Yang mana di bawah ahli lembaga ni dia ada nama dia Lajnah Tasihih Al-Quran. Jadi Lajnah Tasihih Al-Quran tu saya jadi setiausaha dekat situ. Lajnah Tasihih Al-Quran. Jadi tugas kami ni memastikan Al-Quran yang akan dijual dekat Malaysia, yang nak dicetak, yang nak diedar, semua Quran dalam spek yang sedemikian untuk edaran umum, penjualan dan sebagainya, dia kena lalu dulu. Kami sebagai ahli Lajnah Tasihih Al-Quran, kami cek satu persatu spek-spek Al-Quran itu boleh diluluskan ke ataupun tidak. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang lepas dan juga ada yang tak lepas. So, spek-spek itu dia
Ada sifatnya umum, ada sifatnya khusus, ada sifatnya merupakan ijtihad, dan ada juga sifatnya merupakan tauqifi. Jadi banyak perkara yang berkaitan dengan Al-Quran itu yang perlu kita fahami dan kita kenali dengan sebaiknya. Okey, jadi untuk petang ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Kalau kita baca buku, kalau contoh kita beli buku, mana-mana buku kan, dia akan ada penulis buku. Kalau beli buku lah. Kalau kita baca mana kitab, dia akan ada muqaddimah kepada kitab tu, pengenalan kitab. Tapi kalau kita baca Quran, ada tak pengenalan kepada Quran? Pernah tahu tak? Pernah dengar tak? Kadang-kadang kita terlepas pandang. Mungkin tahu, kadang-kadang tak biasa. Kadang-kadang kita tak cakna mana sangat. Sebab dulu sekolah rendah tu mula baca Iqra'. Lepas Iqra' tu baca Quran kan. Masa mula-mula baca Quran pun tak ada pun Tok Guru bagi pengenalan kepada kita kepada Quran tu apa dia kan. Betul tak? Ada ke Tok Guru buka? Kurang kot. Mungkin ada yang bagi tahu, tapi kurang yang tahu. Jadi pada petang ini, sebelum maghrib ni, jadi untuk kita memenuhi masa dan waktu ini, so saya akan berbicara dengan tuan-tuan sekalian berkaitan dengan ta'rif mashaf ataupun kita katakan biografi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ialah kalam Allah al-munazzal ala Muhammad, diturunkan kepada Muhammad, al-muta'abbad bitilawati, menjadi satu ibadat apabila dibaca. Itu ta'rif Al-Quran. Bila tuan-tuan buka mana-mana mashaf, dan terutamanya mashaf yang menjadi mashaf cetakan yang paling besar dekat dunia ni ialah di Mujamma' Malik Fahad dekat Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau tuan-tuan tengok mashaf banyak yang hijau-hijau tu kan, biasa kat masjid tadi tu, itu cetakan Mujamma' Malik Fahad. Dan dekat Mujamma' Malik Fahad ni dia ada juga, dia sebagai satu tempat cetakan Al-Quran yang terbesar dekat dunia, dia ada lajnah tasihih Al-Quran di Mujamma' Malik Fahad sana tu. Adalah dia punya ahli-ahli lajnah dia, yang mana setiap mashaf itu akan ditashihkan, oleh ahli-ahli lajnah. Dicek satu huruf, setiap satu tu dicek. Maka ada khatam, cop daripada Mujamma' Malik Fahad, dan kat Malaysia kita pakai. Begitu juga dekat Malaysia ni. Kalau tuan-tuan nak dapatkan Quran, nak beli Quran, kena pastikan ada tashih daripada lajnah tashih Al-Quran yang di bawah Kementerian Dalam Negeri, KDN. Tu kalau buka mashaf ni, ada pula mashaf depan ni. Kalau buka mana-mana mashaf, kita akan tengok dia punya muka surat dia ada. Biasa dia akan letak dekat depan, atau biasa dia akan letak kat belakang sini. Dia tulis Ahli Lajnah Tashih Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri. Dia kena ada benda ni. Kemudian dia kena ada yang sini, kemudian dia kena ada cop ni. Dan yang terbaru, biasa dia ada hologram dekat depan dia. Ni hologram ni, dia ada surat beranak. Yang ni sangat penting bagi kita memastikan Quran yang kita baca tu dia mengikuti spek yang sepatutnya. Kenapa dia perlu begitu? Sebab dia boleh berlaku kekeliruan, kesalahan dari sudut tulisan, yang mana kalau tidak ditasihkan lagi, yang berlaku hilangnya ayat Quran, hilangnya baris, perkataan hilang. Ada Quran yang ditulis dengan Romanized, ditulis dengan Rumi, itu salah. Dari sudut undang-undang yang kita guna pakai kat Malaysia ni, dia tak boleh tulis dengan Romanized. Ada beberapa undang-undang. Kemudian dari sudut resam pula, dia ada tulisan-tulisan yang khusus. So kena ada lah, itu umum je gitu. Dan kalau kita di Malaysia ni, kita ada lajnah tashih Quran yang terdiri daripada 35 orang. Wakil daripada negeri, setiap negeri 2 orang, kemudian ada wakil daripada JAKIM dan juga KDN 5 orang, ada dalam 30 orang lah lebih. Jadi kita nak berbicara tentang apa sebenarnya. Kalau buka mashaf Madinah tu, dekat belakang sekali dia akan tulis ta'rif bil mashaf. Maksudnya pengenalan kepada mashaf. Yang perlu kita tahu. Apa yang kita baca, ialah Al-Quran itu dia kena ada surat beranak dia. Kena ada biografi dia. Okey ya. Apa ada konten? Dia ada sekitar dalam 15 poin besar
pada ta'rif bil mashaf, pengenalan kepada mashaf Al-Quran yang perlu kita tahu bila kita nak baca Al-Quran. Okey, saya bacakan sini. Dia kata hazal mashaf Al-Karim. Maksudnya mashaf Al-Karim itu Quran lah. Dia kata isu yang pertama adalah isu dari sudut, poin yang pertama adalah dari sudut periwayatan. Maksudnya mashaf yang kita baca. Jadi tuan-tuan ngaji pada kecil, baca Quran, baca terus. Tak perasan pun, tak cakna. Tapi sebenarnya Quran ni disebut kutiba hazal mashaf karim wa dhubita ma yuwafiqu riwayah Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Yang pertama, Quran yang kita baca ni dia adalah berdasarkan riwayat Hafs. Quran ni dia banyak riwayat. Riwayat tu banyak. Riwayat boleh pergi sampai 20 riwayat. Ada riwayat Bazi, Kumbul, riwayat Qalun, riwayat Warsh. Tapi yang kita baca ni namanya riwayat Hafs. Riwayat Hafs bin Sulaiman. Yang mana riwayat Hafs ni satu bentuk periwayatan dari sudut tulisannya itu. Dhubitu ala ma yuwafiq. Penulisan ini yang ada pada Quran ni bersesuaian dengan riwayat Hafs. Yang mana riwayat Hafs ni adalah berdasarkan kepada qiraat Imam Asim. Liqiraatil Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi. Maksudnya kiblat kita membaca Quran Hafs anak Asim ni dia sebelah Kufah sana. Quran bagi orang-orang Kufah, sejarahnya begitu. Bukan kita Quran tu dari sudut riwayatnya Mekah, tak. Kalau orang Mekah riwayat dia riwayat Bazi dan juga Bazi dan Kumbul. Dia adalah dengan qiraat Imam Ibnu Katsir. Itu kalau orang Mekah. Kalau orang Madinah dia dengan qiraat Nafi', Qalun dan juga Warsh. Itu beza. Kalau orang Syam dia baca dengan qiraat Ibnu Amir. Ibnu Amir, dia ada Hisham dan Ibnu Zakwan, dia punya riwayat dia. So berbeza. Yang kita baca ni riwayat dia Hafs. Satu kita kena tahulah. Satu tu yang pertama. Kemudian qiraat dia qiraat Imam Asim. Yang mana Imam Asim ni dia merupakan salah seorang tabi'in. Tabi'in lah. Maksudnya tabi'in ni dia sempat jumpa dengan sahabat tabi'in. Yang mana Imam Asim ni dia ambil pula bacaan dia itu daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Ini nak tengok sanad. Maksudnya Quran yang kita baca ni sampai kepada Rasulullah sebenarnya dari siapa orang dia. Tengok dia punya sanad dia tu. Maka daripada yang namanya Abdurrahman bin Abdullah As-Sulami ni diambil daripada 4 orang sahabat. Barulah kita tahu maksudnya sanad kita baca Quran ini daripada siapa? So 4 orang ni ada dalam. So mashaf ni semua mashaf ada sebenarnya bila kita baca. Cuma kita kadang-kadang kita tak perasan. Jadi 4 orang yang diambil daripada sahabat tu. Siapa dia? Yang pertama ialah Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga. Maksudnya bacaan kita ni dia lalu ikut Uthman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Talib yang kedua. Yang ketiga Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni orang besar lah, penulis wahyu Nabi SAW. Yang ketiga. Dan yang keempat Ubay bin Ka'ab, juga orang besar. Jadi nama-nama besar yang mana daripada 4 orang ni lah. Daripada yang namanya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit dan juga Ubay bin Ka'ab. Daripada 4 orang ni lah mereka ambil daripada Nabi SAW. Situ susu galo bacaan Quran kita. Dia turunlah ke bawah tu sampailah Hafs tu dia akan pergi kepada namanya Tariq Syatibi, pergi kepada Tariq Ibnu Jazari. Asasnya di situlah riwayat kita. Itu aspek yang pertama. So kita kena tahu. Maksudnya kalau kita pergi negara-negara lain, mungkin sana mashaf dia tak sama dengan mashaf kita. Contohnya kita pergi dekat Algeria, ataupun kita pergi dekat Maghribi sana, ataupun di sebelah Sudan sana. Mashaf dia bukan riwayat Hafs. Jadi bila kita nak buka, kita baca, kenapa tak boleh baca macam lain macam. Sebab tulisannya itu tidak menepati riwayat Hafs.
Tu aspek yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sudut tadi dari sudut riwayat qiraat. Yang kedua ni dari sudut resam. Resam ni maksudnya tulisan mushaf. Tadi dari sudut periwayatan bacaan itu. Bertepatan tulisan dengan periwayatan. Yang kedua dari sudut resam, penulisan Quran itu sendiri. Quran ini ditulis, dia bukan macam bahasa Arab. Dia tak sama dengan bahasa Arab. Mungkin tuan-tuan yang ada pernah belajar bahasa Arab, tahu bahasa Arab. Tapi tak sama. Quran dia tak sama dengan bahasa Arab. Dari sudut tulisan dia. Quran ni dia ada kaedah menulis dia sendiri. Yang tak sama dengan bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab, dia boleh tulis Quran. Tapi tulis Quran bukan berdasar sebagaimana yang Quran itu diturunkan, yang sepatutnya diturunkan. Bukan mengikut kaedah penulisan Al-Quran yang sebenar. Sebab bila mana Nabi SAW dapat wahyu, Nabi panggil para sahabat yang besar-besar, Zaid bin Sabit, panggil Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab ini. Mereka ini merupakan penulis wahyu Nabi SAW. Jadi bila dia tulis kalimah-kalimah itu berdasarkan kepada yang Nabi SAW ajarkan dan Nabi membenarkan tulisan itu. Jadi ini ada perbahasan ulama dari sudut itu. Maksudnya bila turun wahyu, Nabi kata sahabat tulis. Sahabat pun dia tulis. Jadi Nabi membenarkan apa yang ditulis oleh sahabat. Maka jadilah satu bentuk resam tulisan yang khusus. Yang mana dia tak sama dengan tulisan bahasa Arab. Yang kita kalau pada ini kita tengok mushaf, dia tulis ini birasam Osmani. Orang kata mushaf rasam Osmani, rasam Osmani. Kenapa nama dia rasam Osmani? Sebab Quran ini turun zaman Nabi ajar para sahabat. Quran mula kumpul secara perfect. Ada 30 juzuk ni zaman Abu Bakar baru ada. Itu pun susunan surah dia tak tersusun dengan betul. Kemudian zaman Sayyidina Uthman bin Affan baru dia jadi susunan dia macam inilah. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tetapi tulisan yang dinisbahkan kepada Rasam Uthmani ni, yang dituliskan Rasam Uthmani ni, tulisan tu hanya rumah aja. Rumah huruf. Tak ada baris, tak ada titik. Boleh baca tak? Yang ini kita tengok ni kan, dia tulis kat sini. Al-Quran Al-Karim, Rasam Uthmani. Kalau setakat kita katakan Rasam Uthmani ni, dia hanya rumah huruf sahaja. Tak ada titik, tak ada baris. Itu nama dia Rasam Uthmani. Sampai pada kita hari ni dia dah perfect. Kita tak tahu pun surat beranak dia ni. Sebenarnya yang dinisbahkan kepada Rasam Uthmani ni, tak ada baris, tak ada titik. Memang kita tak boleh baca. Sebabnya diselaraskan pada zaman, dinisbahkan kepada Sayyidina Uthman. Sebab zaman Sayyidina Uthman ni dia berlaku perbalahan. Orang Islam berkembang, maka pada ketika itu dekat Armenia, dekat Azerbaijan, dekat sebelah Syam sana, orang Islam ni pergi berperang. Jadi dia berkelompok-kelompok. Ada geng A, ada geng B, ada geng C. Yang mana setiap geng ni ada tok guru Quran dia masing-masing. Menyebabkan mereka ni bergaduh kerana Quran itu boleh dibaca dengan pelbagai wajah, pelbagai qiraat, pelbagai riwayat. Tadi kita sebut riwayat kan, pelbagai riwayat. Maka Sayyidina Uthman dia selaraskan tulisan itu jadi nama dia Rasam Uthmani. Rasam Uthmani itu tak ada baris, tak ada titik. Bila tak ada baris, tak ada titik, boleh dibaca dengan pelbagai baris, pelbagai titik, pelbagai huruf. Boleh baca tak malun boleh. Kalau satu rumah kan, tak boleh. Tak malun. Nak kata yak malun boleh. Nak kata nak malun boleh. Nak kata tak malun pun boleh kan. Itu dari sudut titik kan. Kalau sudut baris, bagi atas boleh, bawah boleh, depan sebab tak ada. Tu. Jadi dia itu Rasam Uthmani. Itu. Jadi yang resamnya ini disebutkan dalam dia punya surat beranak ini. Disebutkan bahawa masahif allati ba'atha biha Khalifah Ar-Rasyid Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ila Mekah. Maksudnya masa-masa yang dihantar oleh Sayyidina Uthman ni ke Mekah, ke Basrah, ke Kufah, Syam. Dan masahif yang dijadikan sebagai masahif ahli Madinah.
dan juga mushaf yang dikhususkan bagi diri saya, Sayyidina Osman. Jadi pada zaman Sayyidina Osman tu banyak dia punya naskah yang dikopi. Ada ulama kata 4, ada kata 5, ada kata 6, ada kata 7 yang dihantar ke Kufah, Basrah. Jadi setiap satu naskah Quran itu tulisan dia berbeza-beza. Ada sedikit berbeza, bukan banyak, tapi selaras dia, sudut rumah dia tu selaras. Rumah dia. Cuma nak baca tak malun ke, nak baca yak malun ke, ini bergantung kepada tok guru yang ajar. Bila Quran itu dihantar, bukan setakat Quran dihantar, tapi dia hantar dengan tok guru dia ngajar. Yang tok guru ni pula para sahabat. Para sahabat ni dia bergantung kepada apa yang dia ambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sahabat tu baca daripada Nabi, dia baca dengan tak malun. Maka dia akan ajarlah orang Islam dekat sesebuah kota tu dengan tak malun. Mungkin ada sahabat lain dia ambil daripada Nabi dengan baca yak malun, maka dia akan ajar orang kampung dia baca dengan yak malun. Beza tak? Jadi dia berbeza. Itu yang mula beza. Tapi resam tu okey dah. Sebab sebelum ni, masa zaman Sayyidina Osman, sebelum diselaraskan yang namanya Mushaf Utsmani itu, memang bukan rumah. Ini saya sebut tadi rumah huruf tu aja, tapi memang perkataan itu berbeza. Contoh, saya biasa buat contoh buah apple. Apple kan? Apple kan? E-P-A-L. Betul eja apple gitu. Apple. E-P-L. Apple kan? Kalau orang Kelantan dia panggil apple apa? Orang Kelantan dia panggil apa? Apple. Apa dia? Dia panggil apa? Topoh kan? Saya bukan orang Kelantan, saya orang Perak. Tapi beza. Dia panggil apa bunyi dia? Orang Kelantan sebut kuat sikit. Topoh. Tufah. Arab dia kata tufah. Orang Kelantan ni kan dia Serambi Mekah, dia panggil topoh gitu. Saya takut pronounce tak apa tepat. Tapi maksudnya begitu. Jadi Nabi SAW apabila dia pergi dekat satu-satu suku kaum itu, dia mengajarkan Quran, dan Quran itu disesuaikan dengan kaum tersebut. Innama unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Turunnya Quran itu dengan disebut sebagai 7 huruf, maka kamu baca yang mudah bagi kamu. Jadi kalau Nabi pergi suku kaum ini, Nabi akan baca kan bersesuaian dengan lahjah kabilah itu. Kalau turun, contoh, tapi kalau turun kat Kelantan, contoh kalau dibaca Kelantan, maka dia apple dia baca topoh lah. Tapi kalau kat KL ni tak sebut topoh, dia sebut buah apple lah. Akan beza tu. Beza perkataan, kan? Jadi yang itu yang menyebabkan zaman Sayyidina Osman berbalah sampai peringkat kafir-mengkafir di antara satu puak dengan satu puak. Tapi maksud sama, buah sama, tapi perkataan berbeza. Jadi itu yang diselaraskan oleh Sayyidina Osman bin Affan, dia jadi selaras. Dari sudut selaras apa? Rumah perkataan, tak ada baris, tak ada titik, tak ada baris, tak ada titik. Itu disebabkan kepada rasam Osmani. Yang mana sebelum tu memang dia beza. Tupah, T-O-P-H-E-P-A-L. Memang perkataan berbeza. So selaraskan. Itu spek yang pertama. Habis zaman Sayyidina Osman tu, maksudnya zaman sahabat dan zaman tabi'in, mereka ni kebanyakan ni masih Arab lagi. Dan apabila diselaraskan dari sudut rumah huruf yang tanpa baris, tanpa titik tu, mereka boleh baca lagi. Tak ada masalah lagi. Mururi zaman terus berkembang. Lepas zaman Sayyidina Ali ni zaman dia bergaduh aja, perang Jamal, perang Siffin, tak dan cara tentang Quran. Zaman Muawiyah tu dia dah mula buat penambahbaikan. Islam semakin berkembang. Bila berkembang, maka pada ketika itu Ubaidillah bin Ziyad ni dia jumpa dengan Muawiyah. Jadi Muawiyah dia dengar Ubaidillah bin Ziyad ni dia melakukan kesalahan dari sudut bacaan. Jadi dia pesan, dia bagi surat, suruh Ubaidillah ni dia gubernur dekat belah Basrah sana. Pergilah ke Damsyik, dekat jumpa dengan Muawiyah. Jadi Muawiyah ni bagi arahan, maksudnya mushaf yang tadi sifatnya tak ada baris, tak ada titik, kena adjust supaya orang awam dan ramai bukan kalangan orang Arab yang nak baca Quran takut salah baca. Takut salah baca Quran. Jadi perlu buat penambahbaikan. Jadi apa yang dibuat?
Pertama, ketika itu Ziyad dipanggil, seorang ulama yang alim. Nama dia Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ni dia dah masuk dah. Ini dia masuk poin yang ketiga. Yang ketiga iaitu dari sudut dhab. Tadi kita sebutkan dari sudut resam. Resam yang tak ada baris, tak ada titik kan. Kemudian dia masuk poin yang ketiga dari sudut dhab. Dhab bukan dhab biawak tu. Itu lain. Dhab biawak tu ataupun tu bukan. Ini dhab maksudnya dari sudut tanda, penandaan. Dia nak pergi. Mula-mula zaman Muawiyah itu yang dibaiki adalah dari sudut baris, bukan titik. Kita kalau orang Melayu, kalau rumah tu yang penting baris ke titik dulu? Titik lah nak kenal. Ba, ta, tha kan. Itu mula nak kenal. Bagi orang ajam macam kita kan. Tapi sebenarnya pada zaman Muawiyah tu, dia problem yang didengar Ubaidillah baca tu dari sudut nahu, dari sudut baris. Maka perlu nak letak baris. Titik tak ada lagi. Tak ada titik lagi. Maka Quran itu yang sifatnya tadi, resam Osmani kosong tadi, level seterusnya diletak baris, bukan titik. Nah, ini pada zaman Muawiyah. Yang buat kerja tu ialah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ni tugas dia macam mana? Mula-mula suruh Ziyad dia suruh Abul Aswad Ad-Du'ali, mula dia tak nak. Sebab mereka ni semua takut nak buat satu benda baru letak pada Quran. Satu benda bid'ah baru lah kan. Benda takut nak tambah pada Quran ni. Tak berani nak usik benda tu. Jadi pada ketika itu Ziyad ni dia letak tepi jalan. Abul Aswad Ad-Du'ali seorang ulama qiraat, ulama rasam, ulama lughah, semua ada dekat dia, orang alim. Jadi letakkan tepi jalan, beberapa orang pemuda baca ayat Quran dengan baris yang salah. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ni dia nak pergi masjid, dia balik pada masjid tu, jadi baca ayat Quran. Pemuda ni dia baca surah Taubah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Dia kata, musyrikin wa rasulih. Dia boleh baca wa rasuluh, dia baca dengan wa rasulih. Jadi bila dengar gitu, Abul Aswad Ad-Du'ali baris antara baris depan dengan baris bawah. Bila bertukar baris, isu baris, bukan isu titik. Bila dengar gitu, Abul Aswad dia kata ma'azallah. Dia kata, oh aku berlindung dengan Allah. Jadi makna dia dah lari. Makna dia Allah Subhanahu Wa Taala berlepas tangan daripada Nabi dan juga orang musyrikin. Jadi maknanya begitu. Sepatutnya Allah dan juga Rasul berlepas tangan daripada orang musyrikin. Ini Allah tak ambil hal dengan Nabi dan orang musyrikin. Lari makna dia jauh. Sebabkan baris. Daripada baris depan dhammah kepada kasrah tu. Baris je isu dia. Jadi bila dengar tu barulah Abul Aswad Ad-Du'ali dia setuju. Jadi dia buat macam mana? Dia panggil lah beberapa orang yang hebat dari sudut tahu dari sudut penulisan ni. Dia letakkan baris Al-Quran. Tanda dia macam mana? Dia ambil satu mushaf, dia letak atas meja, dia suruh seorang zaman yang alim tentang tulisan, dia suruh ambil satu baldi letak dakwat warna merah. Isi dakwat warna merah. Dia bagi tahu pada sahabat tu, apabila aku buka mulut macam letak satu titik warna merah. Tulisan ni tadi dia warna hitam. Tak ada baris, tak ada titik. Jadi dia letakkan satu titik warna merah di atas. Kan, bagi atas. Bukan titik, baris. Dia memang tak ada. Memang tak ada titik langsung. Tapi baris. Baris dalam bentuk titik berwarna merah. Kan, nak bezakan dengan tulisan dengan rumah resam Osmani tu. Jadi dia letak, dia kata bila dia buka mulut letak satu titik di atas Bila dia senyum di bawah, dia kata letak satu titik di bawah. Bila dia kata letak satu titik di tengah. Itu biografi surat beranak baris dalam Al-Quran. Titik tak ada lagi, tak kenal lagi. Ba, ta, tha, ya, nun, tak boleh beza lagi. Peringkat pertama. Hanya baris. Baris pula dalam bentuk titik. Warna merah. Cuba bayang. Dia ada rumah, tak ada baris, tak ada titik, tiba-tiba ada titik warna merah.
titik merah atas bawah atas bawah atas bawah kan. Nak menunjukkan baris ni ba bagi atas, bagi bawah B, kalau titik tengah bu. Kemudian dia kata kalau aku tanwinkan ban, kata an kan, maka letak 2 titik. Dia taklah 2 titik atas warna merah, 2 titik bawah bin. Kalau dia muncungkan bun, letak 2 titik dekat tengah warna merah. Sebab itu kalau mushaf dulu-dulu, sekarang ni kita titik kalau ya kanan kiri kan, dia bukan atas bawah kan. Kalau dulu asal dia dia letak 2 titik gitu. Ada sejarah nak letak titik tu macam mana. Jadi mulalah daripada zaman Muawiyah tu mushaf-mushaf yang bertanda dengan titik-titik warna merah untuk orang boleh baca dari sudut baris dia. Sudut baris dia, baru baris. Kemudian zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang kelima daripada Bani Umayyah, berlaku perkembangan lagi. Islam berkembang lagi, maka perlu lagi perlu dibaiki lagi, sebab orang tak boleh beza antara ba, ta, tha, jim, tak boleh nak beza. Ini semua titik ni tadi baris dan bentuk titik ni nama dia dhab. Ini poin yang ketiga dan bentuk nama dia dhab. Dia sebut sebagai nuqat al-i'rab. Kalau kita belajar disebut nuqat i'rab lah, Arab dipanggil nuqat i'rab. Jadi tanda i'rab baris-baris tu. Kemudian zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkembang lagi, so perlunya dibuat penambahbaikan supaya boleh beza di antara ba, ta, tha, nun, ya, kan, nak beza. Maka pada ketika itu Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi, ini kita tahulah nama yang cukup besar, yang banyak kes dia buat kan. Jadi dia memerintahkan beberapa orang ulama, Yahya bin Ya'mar dan beberapa orang yang terlibat supaya dibuat penambahbaikan pada Quran itu, dibezakan antara huruf, antara ba, ta, tha, tu, nun, ya. Maka pada ketika itu mereka pun buatlah buat tanda titik bagi huruf. Titik ba letak titik dia di bawah, ta 2 titik di atas, tha 3 titik dibezakan. Kalau jim 1 titik di tengah, ha tak titik, kha ada titik, dan ada macam dal dengan zal, dal tak ada titik, zal 1 titik, dibezakan. Sin dengan shin, tak ada titik dengan letak 3 titik. Sad dengan dhad, tu letak di titik dengan dia. Itu partner dia. Itu baru zaman khalifah yang kelima daripada Bani Umayyah baru boleh baca yang huruf-huruf Al-Quran ni berbeza. Berbeza di antara ba, ta, tha, ya, nun, baru boleh dibezakan. Sebab ramai Islam dah berkembang, orang dah payah nak baca Quran, baru boleh beza. Jadi boleh bayang Quran yang resam Osmani tadi, tiba-tiba ada titik-titik merah baris, kemudian ada titik hitam. Yang diletak ni pada zaman Abdul Malik pun diletak titik warna hitam, titik juga. Jadi titik tu ada titik warna merah, ada titik warna hitam. Ada 2 jenis titik. 1 titik warna merah menunjukkan baris, titik warna hitam menunjukkan beza di antara satu huruf dengan satu huruf. Tu. Jadi agak-agak nak baca macam mana? Boleh baca tak? Pening juga kan? Pening juga. Itu satu aspek. Kedua, perkembangan Islam pada ketika itu dia berkembang setiap kota-kota Islam. Ada ulama daripada Kufah, ada ulama daripada Basrah, ada ulama daripada Syam, ada ulama daripada Mekah, daripada Madinah, daripada Bahrain, daripada Yaman. Yang mana setiap kota-kota Islam pada ketika itu, mereka ini mempunyai ulama tersendiri dalam penandaan Al-Quran. Nak meletak tanda baris dengan titik tu. Yang mana titik ini disebut sebagai nuqat al-i'jam. Tanda bagi orang ajam. Orang ajam ni bukan orang Arab lah, supaya dia boleh kenal antara tak malun ke yak malun ke. Itu nuqat al-i'jam. Tadi nuqat al-i'rab, itu menunjukkan kepada baris.
Jadi benda tu berkembang dan setiap ulama tu dia ada. Orang Andalus dia ada style dia. Kalau tuan-tuan tengok mushaf yang di sebelah maghribi sana, sebelah Andalus sana, yang mengikut tulisan sebelah sana, dia huruf qaf titik dia satu. Qaf titik dia satu. Tengok Quran sebelah sana. Dia tak tulis kita qaf titik dia dua. Quran kan? Quran kan? Dua titik. Tak, sebelah sana dia qaf dia titik dia satu. Itu mazhab. Dia lahir dekat situ. Poin yang ketiga, lahir dua mazhab yang besar. Ada disebut sebagai mazhab masyariqah, ulama-ulama sebelah masyriq, dan ada mazhab al-magharibah, sebelah maghrib, sebelah timur, sebelah barat. Dia punya mazhab nak letak tanda, nak letak sopan. Yang mana mazhab yang kita baca hari ini dia berdasarkan kepada mazhab masyariqah. Kan? Itu surat beranak kita lah. Surat beranak mazhab kita. Tanda mazhab yang kita baca tu dia mazhab masyariqah. Bila mazhab masyariqah ni huruf qaf titik dia dua dekat atas. Itu huruf qaf kita. Huruf fa berapa titik? Satu titik dekat atas. Kalau sebelah maghribah sana qaf dia satu titik. Fa dia titik dekat bawah, tak ada dekat atas. Itu kalau kita tengok dia tulis dulu ada viral, dia tulis bukan dia tulis Quran, dia tulis Fur'an. Bukan jadi qaf, orang baca jadi Fur'an. Qaf orang kata, "Oi, salah ni." Sebenarnya bukan salah. Dia punya biografi, surat beranak dia bukan surat beranak kita. Tapi surat beranak orang Andalus sana, orang Maghribi punya cara tulis sampai pada kita. Zaman viral kan, semua dah viral. Supa juga dekat dalam. Bila kita tengok huruf-huruf, dalam huruf-huruf Al-Quran tu ada nun, ada titik. Kita nun ada titik satu atas kan. Kalau geng-geng Maghribah tadi dia tak ada titik. Nun dia jenis tak ada titik. Rumah ya dia tarik dia beza. So banyak berubah cara penulisan. Itu tanda sebagai dhab. Sebagai dari sudut ilmu dhab. So berbeza. Yang kita ni berdasarkan kepada mazhab Al-Masyariqah. Al-Masyariqah satu, yang sana tu Maghribah, dia ada juga nama mazhab Al-Andalus. Ada juga ulama-ulama yang lain yang punya kaedah sendiri penandaan Al-Quran. Tapi surat beranak kita mazhab Masyariqah. So jelas kat situ. Kemudian itu aspek yang kedua. Zaman Abdul Malik bin Marwan. Jadi Quran yang macam itu tadi dia berkembang lagi. Kemudian lahir seorang ulama yang namanya yang meninggal pada 170 Hijrah, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ulama yang hebat, ulama bahasa. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia meninggal 170 Hijrah. Zaman dia lah, zaman tu tengah berkembang, Al-Quran tu tengah berkembang, jadi dia buat penambahbaikan. Daripada yang titik merah tadi, dia ubah warna hitam. Sebab dia jadi bercelaru. Jadi warna merah titik, warna hitam titik, jadi bercelaru. Jadi dia buat penambahbaikan. Warna tu standard kan, warna hitam. Baris tu baru dia letak tanda. Baris atas tu, titik tu ubah jadi baris. Mula baris tu dia tegak tu, kemudian dia jadi serong. Tanda syadah, sabdu baru ada. Tanda mati baru letak, kan? So baru diselaraskan. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Zaman dia lah baru Quran tu orang kata baru boleh dibaca dengan perfect. Boleh dibaca dengan sempurna. Dan semua tanda-tanda yang lain dia masukkan. Macam tadi dia tak sebut lagi tanda syadahnya, tanda matinya kan. Hanya baris dengan titik aja. Tanda-tanda lain tu belum di decide dengan sempurna. Khalil bin Ahmad dia sempurnakan. So dah ada penandaan, baru Quran tu boleh dibaca dengan sebaiknya. Baru 170 Hijrah. Namun demikian dia ada mazhab Masyariqah, Maghribah, mazhab Andalus. Yang kita Masyariqah yang kita baca. So kalau tuan-tuan tengok Quran tu lain, kena tahulah dulu ini mazhab mana, kan? Mungkin mazhab yang lain. Okay, right. Kemudian poin yang keempat dari sudut bilangan ayat. Bilangan ayat Quran. Bilangan ayat Quran ni dia tak sama. Berbeza-beza. Macam yang Quran yang kita baca, mushaf yang kita baca ni, dia bilangan dia adalah berdasarkan kepada mazhab orang Kufah. Mushaf yang kita baca ni, mazhab daripada orang Kufah. Orang Kufah. Jadi dia mengira ini daripada
Ali bin Abi Talib punya susu galuh. Maksudnya bilangan ayat Quran keseluruhan dia ni berbeza di antara mazhab-mazhab. Ada juga mazhab. Jadi para sahabat dulu bila mereka baca Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang ni semayang, sahabat ni dia akan kira. Bismillahirrahmanirrahim. 1, Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Zaman tu tak ada nombor lagi, tak ada nombor. Nombor pada ayat Quran ni pun baru sekitar 80-an, 90-an baru ada nombor. Sebelum tu kalau kita tanya ayah-ayah nenek tu, zaman Jepun dulu tak ada. Dia wakaf tu dia ada letak gambar ha je, love macam tu. Tengok Quran-Quran lama, tak ada. So 80-an baru dia letak nombor. So nombor tu dia ada juga mazhab dia. Ada mazhab dia. Macam yang kita baca ni berdasarkan mazhab orang Kufah. Orang Kufah dia mengira bilangan ayat Quran tu sebanyak 66236. Ni orang Kufah punya. Dia ada orang Basrah punya pengiraan, ada orang Syam punya pengiraan, orang Mekah punya pengiraan, orang Madinah punya pengiraan, dan setiap satu-satu tu dia ada kaedah dan cara dia mengira yang tersendiri, yang berbeza di antara satu dengan yang lain, ya. So benda ni maksudnya kalau kita nak kenal Quran ni surat beranak, banyak benda sebenarnya kita tak tahu, kan? Dan benda ni sebenarnya ada dia tulis dekat belakang mashaf. Dia tulis itu at-ta'rif bil mashaf, pengenalan kepada mashaf. Jadi tuan-tuan kalau beli Quran tu, rajin-rajin buka lah belakang tu, baca, tengok kan, oh begini apa surat beranak dia, kaedah penulisan dia, kaedah penandaan, kaedah nak letakkan wakaf ibtidak. Macam sekarang ni kita di KDN, kita dah ada letakkan pewarnaan tajwid. Pewarnaan tajwid ni mula-mula dia jadi isu dekat Malaysia ni. Syarikat A letak mat wajib mutasil dengan warna biru, syarikat B letak warna merah, syarikat C letak warna kelabu. Siapa pening? Tuan-tuan lah pening boleh baca Quran kan? Yang ni baca panjang, ni baca pendek kan? Jadi kita di KDN kita dah selaraskan warna tu. Warna tu kita selaraskan. Nak warna tu pun kita selaraskan. Dia punya alif dia ke, tanda mat dia ke, baris dia ke, titik, semua kita selaraskan. Jenis mat ni kita letak warna merah. Jadi semua syarikat yang nak jual Quran kat Malaysia ni kena ikut spek yang kita tetapkan. Warna biru, hukum dia gini. Kalau warna jingga, ma'rik li sukun. Nak qalqalah, hukum dia gini. So kena selaras semua. Selaras dari sudut tanda dan tempat dia juga. Dari sudut itu yang saya sebut tadi, resam dia pun ada yang nak diwarnakan rumah, ada yang nak diwarnakan titik, ada yang nak diwarnakan baris. So kita dah selaraskan kat Malaysia ni. Canggih negara kita ni, tak ada lagi. Satu dunia negara lain tak ada buat lagi. Kita yang paling canggih. Sebab kita ada akta yang khusus tentang percetakan Al-Quran. Begitu juga yang terkini. Yang terkini kita telah buat mashaf yang ada tanda wakaf ibtidak. Malaysia punya. Jadi syarikat-syarikat bila dia nak terbit Quran, dia kena ikut. Wakaf ni, satu memang kita dekat ujung ayat tu. Ujung ayat tu tentang wakaf lah. Kita panggil wakaf itu. Itu disebut ru'usul ayah. Satu. Kedua, ada ulama'-ulama' yang meletakkan tanda yang ada jim, ada ha, ada qili, ada sili. Itu dah ada tanda satu membantu. Tetapi bagi kita orang Melayu ni, kadang-kadang ayat tu panjang tak ada tanda kan. Jadi di situlah pihak lajnah main peranan kita meletakkan tanda yang sesuai dengan suara orang Melayu ni yang pendek-pendek. Kita memastikan pada setiap tempat tu ada tanda yang sesuai sampai suara orang Melayu untuk wakaf di situ. So sebenarnya kena bacalah tentang ta'rifil mashaf ni supaya bila kita beli Quran tu pastikan Quran yang ada hologram, yang ada dapat kelulusan daripada KDN. Saya rasa cukup setakat itu untuk perbincangan sembang-sembang kita petang ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kelemahan diri saya. Kita baca doa sikit. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la ma yattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.